Sampailah perkongsian malam ini. Cerita azab kubur tamatlah. Sekarang nak masuk cerita timbangan amal. Tentang buku catatan masuk sekali. Dalam kitab Ihya ni tuan-tuan, cerita dia sikit saja. Kita tengok apa kata Imam Ghazali, ambil dekat tulisan dia ni. Kata Imam Ghazali, dan bahawa diimani dengan adanya neraca timbangan amal yang mempunyai 2 daun dan lidah neraca, tentang besarnya adalah seumpama lapisan langit dan bumi yang ditimbang padanya segala amalan dengan kudrah Allah Ta'ala. Yang pokok pada masa itu, meskipun seberat semut yang kecil dan biji-bijian yang halus, adalah untuk membuktikan kesempurnaan keadilan. Dan diletakkan lembaran amal yang baik dalam bentuk yang bagus pada daun neraca dari nur. Lalu beratlah neraca dengan amalan itu menurut darjatnya di sisi Allah Ta'ala dan dengan karunia-Nya, dan dilemparkan lembaran amal yang keji dalam bentuk yang buruk pada daun neraca ke-8, maka ringanlah daun neraca itu dengan keadilan Allah. Itu je kata Imam Ghazali pasal timbangan amal. Sekejap dia habis. Jadi kita nak cari ayat-ayat Quran, hadis-hadis yang cerita pasal timbangan amal, dan bagaimana nak selamat pasal timbangan amal. Yang tu pun nak cari juga. Apakah antara ayat-ayat Al-Quran yang cerita tentang timbangan amal? Yang pertama, surah Al-Anbiya ayat 47. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Hari kiamat ni maksudnya hari kebangkitan, bukan hari kehancuran, hari kebangkitan. Maka tidaklah dirugikan seseorang walau sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi sekalipun, pasti mereka mendatangkannya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Pada hari kebangkitan tu nanti, setiap orang akan ditimbang amalan-amalan dia. Ditimbang semua, tak tinggal walaupun sikit. Walau sekecil-kecil mana pun tak masuk juga dalam timbangan. Tak terlepas walaupun sikit. Punya hebat. Jadi macam mana rupa timbangan ni? Kita tak tahu rupa dia. Kita tak tahu rupa dia. Dan besarnya tu, kalau langit dan bumi pun boleh masuk dalam dia. Punya besarnya timbangan tu. Jadi tak tahu macam mana rupa timbangan tu. Sebenarnya sebelum ditimbang ni, kita kena bangkit dulu. Dalam kitab Ihya ni ada satu bahagian dia cerita pasal kebangkitan. Kita tengok Ustaz. Tadi kita alam barzah. Bila berlaku kiamat, kita pun dibangkitkan. Di mana bukti kata dibangkitkan ni? Dalam kitab Ihya terjemahan Indonesia ni, muka surah 408, dia ada petik ayat Quran. Surah Yasin ayat 78 dan 79. Yang ni kita selalu baca lah. Katanya, siapa yang akan dapat menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur luluh? Ni orang pertikai. Bila kita ni mati jadi debu, jadi tanah, kena makan nak ulat, tinggal tulang-tulang pun dah remput apa semua dah. Bolehkah hidup balik? Katakanlah, yang menghidupkannya ialah yang menjadikannya pertama tadi. Dia orang pertikai. Bolehkah hidup balik? Dah mati dah, jadi debu dah ni. Kata boleh. Siapa nak bagi hidup ke? Yang bagi hidup mula-mula dulu lah. Siapa yang bagi hidup mula-mula? Allah. Ketika Allah hidupkan kita mula-mula dulu daripada kosong, daripada tak ada apa-apa, tiba-tiba dia boleh buat kita dalam keadaan kita macam sekarang, sempurna hidup. Jadi untuk kali kedua, Tuhan nak hidupkan kita dalam keadaan dah ada tulang dah. Dah ada tulang, dah ada debu, ada apa, DNA semua dah ada dalam tu. Lagi senang. Daripada kosong pun dia boleh buat ada hidup macam sekarang. Daripada dah ada tulang dah, lagi senang. Itu cara nak menjawab tu. Sebab tu dia kata, yang nak bagi hidup sekali lagi ni ialah yang bagi hidup kali pertama tu. Contoh dia macam kita buat rumah lah.
Kita buat rumah mula-mula tu susah sebab nak ukur bilik, ukur tandas, ukur semualah ukur. Tiba-tiba satu hari ribut. Bila ribut, rumah kita pun runtuh. Orang pun tanya, siapa nak buat balik ni? Yang nak buat balik tu yang layak orang yang buat mula-mula. Adakah susah bagi dia nak buat balik? Lagi senang. Sebab mula-mula dia buat daripada tanah kosong. Nak ukur dari awal. Sekarang ni dah runtuh, dah ada dah tapak. Jadi nak bagi buat balik rumah tu lagi senang. Begitu juga dengan manusia. Daripada kosong Tuhan boleh ciptakan kita jadi elok macam ni. Ni dah ada tulang-tulang dah. Lagi senang dia nak buat. Jadi ini sebagai bukti kebangkitan semula tu memang ada. Dan satu lagi ayat Quran, surah Luqman ayat 28, maksudnya menciptakan dan membangkitkan kamu itu dari kubur hanyalah sebagai menciptakan seorang diri saja. Senang, maksud dia senang bagi Tuhan. Macam mana dia cipta kita dulu macam tu lah. Senang je. Kun fayakun nak jadilah. Senang je, tak ada masalah. Jadi dua ayat Quran ni membuktikan kebangkitan semula tu memang ada. Tak boleh tolak. Patah balik cerita tadi. Ayat-ayat Al-Quran tentang timbangan amal. Surah Al-Ghasiyah ayat 25 dan 26. Sesungguhnya kepada kamilah kembalinya mereka. Kemudian wajiblah bagi kami untuk menghisap mereka. Itu bukti dia. Lagi bukti surah Al-A'raf ayat 8 hingga 9. Timbangan pada hari itu adalah benar, yakni adil. Maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan sesiapa yang ringan timbangan kebajikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Datang persoalan, orang anti hadis dia percaya tak ni timbangan amal ni? Anti hadis pun percaya. Sebab dalam Quran jelas. Kalau siksa kubur tadi dia tak jumpa kot, dia kata tak ada. Ni dia kata dalam Quran kata ada. Jadi dia tak tolaklah bahagian. Lagi bukti, banyak bukti dia. Surah Al-Qari'ah ayat 6 hingga 9. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, selesa lah. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya ialah neraka hawiyah. Surah At-Takwir ayat 10 hingga 14. Dan apabila catatan-catatan amal dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila syurga didekatkan, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Sebab buku tadi dah buka. Buku tu pun sama, macam mana rupa dia kita tak tahu. Nama buku tapi tak tahu macam mana. Sebab dia tu bila dibuka, seluas mata memandang. Kita nampak, tahu semua apa yang kita buat daripada awal sampai kita mati, semua kita tahu. Takut dia macam filem ke, dia macam mana ke tak tahu, tapi kita nampak semua. Bukan sekadar buku biasa, nama aja buku, tapi sangat hebat. Tak tergambar ni kita. Lagi surah Al-Jasiyah ayat 28-29. Pada hari akhirat tu, kamu lihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu dibalas terhadap apa yang kamu kerjakan. Inilah kitab kami yang menuturkan terhadap kamu dengan benar. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Dalam kitab tu dia rekod semua dah. Dia rekod tu sangat terperinci. Sehalus-halus biji sawi tadi pun, sampai zarah pun, sampai atom pun, kecil pada atom lagi pun, semua ada cerita dalam tu. Surah Al-Isra ayat 13 hingga 14. Dan setiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya pada lehernya. Yang ni kembali kepada ilmu hakikat balik lah. Dari awal tadi Tuhan dah tetap dah dia ni. Nak semayang berapa ribu rakaat, nak tinggal semayang banyak mana, nak belanja banyak mana, nak buat maksiat berapa kali, semua Tuhan tahu dah pada azali dulu. Dia tetap dah tu maksud dia. Ditetapkan pada leher kita. Seolah-olah macam tu lah cerita hakikat. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat
sebuah kitab yang dijumpai secara terbuka. Bacalah kitab kamu, amal-amal kamu dalam ni. Cukuplah dirimu sendiri sebagai penghisap terhadap dirimu.